Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematik ketentua tajuk baru bab 12 sukatan kecenderungan memusat. Okey, kita lihat standard di sini. Okey, yang pertama adalah objektif pembelajaran menentukan mod, mean dan median bagi suatu set data tak terkumpul. Nombor 2, membuat kesimpulan tentang kesan perubahan satu set data terhadap nilai mod, mean dan median. Yang ketiga, mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul. Dan keempat, menentukan kelas mod dan mean bagi suatu set data terkumpul. Sebenarnya dalam bab ni kita ada 7 objektif. Tapi hari ini kita belajar 4 dulu, nanti 3 minggu hadapan lah. Okay. Apa itu sukatan kecenderungan memusat? Sukatan kecenderungan memusat ialah satu sukatan yang dapat menentukan kedudukan suatu kumpulan data dan memeliharkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Sebagai contoh, pencapaian Muhammad Azizul Hasmi Awang atau dikenali sebagai Pocket Rocket Man, pelumba basikal trek profesional Malaysia, kejayaan terkini yang diraih oleh beliau adalah dalam acara keiring kejohanan trek berbasikal dunia 2017 di Hong Kong sebagai juara. Melalui pencapaian cemerlangnya itu, bolehkah kita meramal bahawa beliau akan memperbaiki atau mengekalkan rekod pencapaiannya dalam sukan Olimpik akan datang? Jangkaan ini boleh dibuat berdasarkan data-data pencapaian Muhammad Azizul Hasmi melalui justifikasi yang tentu. Daripada justifikasi ini, analisis dan tafsir boleh dilakukan. Okay? Jadi dalam sukatan kecenderungan ini ada 2 perkataan penting, analisis dan juga tafsiran. Jadi proses ini sesuai menggunakan sukatan kecenderungan memusat, iaitu dipanggil mean, median dan juga mod. Jadi yang pertama ni kita akan belajar 3 benda tu dulu lah. Okay, sekarang kita beralih kepada yang pertama iaitu mod. Mod bagi suatu set data nilai yang paling tinggi kekerapannya. Asal kamu lihat data tu paling banyak, itulah mod. Okey, jadi tinggal contoh. Okey, kadang-kadang terdapat 2 mod dalam satu set data apabila kekerapan tertingginya sama. Set data dikatakan tiada mod apabila nilai kekerapan satu set data adalah sama. Kalau dia sama, dia tak ada mod Okay. Contoh 1, nyatakan mod bagi setiap set data berikut. Kita lihat 1, A. Okay, kita nampak 4 kan? Okay. Berapa kali keluar? Kekerapan dia adalah 3 kali. Jadi mod dia adalah 4. Bukan kita tulis 3, tapi kita tulis nombor tersebut. Nombor apa yang keluar kekerapan tersebut. Okay. So B adalah huruf L. So sebanyak 4 kali, jadi huruf L mod dia. Sekarang C, copy. Jadi copy ada 3 kali. Tapi T juga ada 3 kali. Jadi kita tulis 2 lah, copy dan T. Macam tu. Okay. D tak ada. Jadi maksudnya tiada mod. Okay. Sekarang kita masuk median. Median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil, ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi data dengan bilangan data yang genap, ialah nilai purata bagi 2 nombor di tengah-tengah yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Jadi median ni kita mesti susun dulu. Okay, susun dulu tertib menaik atau menurun. Okay, kita lihat di sini dia punya carta. Okay, median ini adalah data disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Setelah kita buat ni, dia ada dua contoh. Okay, bilangan data kalau genap, okay, genap maksud dia contoh 10. Okay, bagi 5 macam tu. Okay, ternyata 2 nilai di tengah-tengah dia sama. Nombor 5 itu adalah sama nombor 5 tu. Contoh lah. Okay, jadi satu nilai saja. Okay, kalau dia ganjil, nilai purata di tengah-tengah. Maksud dia, contoh kalau 11. Okay, kalau 11 kita ada ada 2 nombor kan. Okay, jadi ada 2 nombor, kita bahagikan nombor itu dapat jadi satu median. Bagi 2 lah. Tambah dulu, lepas tu bagi 2. Okay, contoh macam ni lah. Okay. Ini nombor dia. Data di bawah wang saku bagi nilai murid ke sekolah setiap hari, tentukan median. Okay, kita susun dulu. Tertib menaik. 3, 5, 5, 7, 8. Tertib menaik. Okay, 3, 5, 5, 7, 8. Jadi kita kira dari belakang satu ni, satu ni. Ni pun ni. Jadi tengah-tengah ada. Jadi dia adalah median. Nombor 5. Okay, ini maksud dia genap. Genap maksud dia X. Ini maksud dia ganjil.
Kemudian nombor ganjil 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ganjil. Okey, kita ambil 5 sahaja. Kita payah risau. Okey, kalau macam ni dia adalah genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini cikgu kata tadi. 10 nombor, kamu susun dulu tertib menaik. Jadi jawapan dia 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5. Jadi kita akan ambil 1, 2, 3, 4, 5 dari hujung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada 2 bulatan di sini. Okey, jadi 2 kita tambahkan, lepas tu bagi 2. Ini cara dia. 2 tambah 4 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 adalah 3. 3 adalah dia punya purata tersebut. Jadi median dia adalah 3. Okey. Jadi satu kaedah lain menentukan median dengan cara penghapusan data kiri dan kanan secara berpasangan teknik atau menurun. Ini adalah macam ni lah. Kita potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Potong kiri kanan. Tiba-tiba ada 2 macam ni. Jadi kita bulatkan. Macam itulah. Okey, boleh faham Okey, contoh 4. Tentukan median bagi setiap set yang berikut. Okey. Maksud dia, kita susun dulu. Bila dah susun dapat jawapan macam ni, so dapat di tengah-tengah adalah nilai dia 4. Ni senang median dia. Okey, ni sama juga susun dulu. Bila susun, dapat 24, tambahkan bagi 2. Jadi dapat 24. Okey. Sekarang menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Okey. So, ini adalah dalam bentuk jadual. Tadi dalam sebut data saja. Ini ada jadual. Okey. Jadual. Kita lihat apa maksud jadual dia. Okey. Kalau kita jumpa jumlah kekerapan dia genap tadi, okey, purata data adalah kedudukan n bagi 2 dan n bagi 2 tambah 1. Ini dia punya formula lah. Okay. Jumlah kekerapan kalau ganjil, data kedudukan ke n tambah 1 bagi 2. N ialah jumlah kekerapan. Okay. Kita lihat macam mana. Okay. Ini jadualnya. Ini maksud cikgu. Dia ada jadual macam ni. Okay. So, dia panggil 10. 1 kali dulu. 20 ada 6 kali, 30 ada 3 kali, 40 kali ada 1 kali. Jadi, kamu kena cari jumlah kekerapan tersebut. Okay, jumlah kekerapan dia adalah yang ke-11. Okay, cara kira dia macam ni. Okay, cara kira dia. Kita tengok macam mana Sini Okay, data ke n tambah 1 bagi 2. Iaitu data ke-11. 11. Tambah 1 bagi 2 adalah 12 bagi 2 adalah data yang ke-6. Jadi, bila data yang ke-6, kamu lihat sini. 10 ke 11. 10 ke 11. Kan? Di dalam ke 10 ke 11, 11 dalam ni dalam 20. Jadi, 20 ini adalah di sini. Data dia ke sini. Jadi, sekarang kita cari kedudukan dia. 1, 2 ke 7 adalah data ke 20. Okey. Jadi data ke 6 ialah 20. Maka median dia adalah 20. Boleh faham ke? 11 ini datang. Nak 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1. 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini faham Jumlah kekerapan dia adalah 11. Bawah ni. Jadi kita kira dulu. Jadi maksud dia data ke 6. Bila data ke-6, maksud dia satu sini kan sekali. Masuk sini, kan dia ada 6 kali sini. Okey. Dia pergi ke 7 lah arti dia, nombor dia. Nombor seterusnya, 2 ke 7. Jadi, dia nak data ke-6 adalah di sini. Berada di sini. Jadi, maksud dia median kita adalah 20. Okey, yang kedua. Ini sama juga ada 12 kumpulan. Okay. 10 ada 2 kali, 20 ada 4 kali, 30 ada 5 kali, 40 ada sekali. Tengok. Kita kira dulu. Bila tambah tadi dapat 12. Okay, jadi kita kira 12 adalah nombor genap. Ingat kalau nombor ni macam ni kira n bagi 2 berarti 12 bagi 2. Lepas tu 12 bagi 2 tambah 1. Jadi 12 bagi 2 tambah 1 dia akan jadi yang ke-7. Maksud dia purata 6 dan ke-7.
Jadi kita akan cuba bahagi 2. Sekarang kita cari. Okay. Sekarang ini adalah 10. Ini adalah 2 kali. Jadi 1, 2. Sekarang kita sambung. Ada 4, 3, 4, 5, 6. Sini. Lepas tu, ini 5 kali. 7, 8, 9, 10, 11. Lepas tu, 1, 12. Macam tu. Okay. Lepas tu, kita akan jumpa nombor dia. Okay, dia kata data ke-6 dan ke-7 kan. Jadi kat sini 6, sini 7. Jadi nombor dia 20 dengan 30. Jadi kita kira sini. 20 tambah 30 bagi 2 jadi 25. Bila 25, okay, kita akan tahu dia berada di tengah-tengah lah. Jadi maksud dia jawapan kita, median kita sekarang adalah 25. Tak payah risau. Ini adalah cara contoh saja untuk nak cari data tu. Sekarang, kita pergi contoh seterusnya. Plot titik menunjukkan jumlah bilangan karya murid ke perpustakaan. Ini cara plot, baca plot. Okey, 1 ada 2 kali, 2 ada 4 kali, 3 ada 4 kali, 4 ada 2 kali, 5 tak ada, 6 sekali. Jadi berapa jumlah semua biji? Adalah 13. Jadi 13 kalau ganjil, macam ni saja kira. 13 tambah 1 bahagi 2. Jadi data yang ke-7. Bila data ke-7, kita cari. Kamu kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 berada di sini. Jadi adalah nombor 3. Macam itulah. Okay, ini cara baca untuk plot titik. Okay, kalau kita punya soalan adalah carta palang pula. Okay, kita kaji ni. Ini 1, ini 3, ini 6, ini 4, ini 3. Tambah semua dia akan jadi 16. Okay, 16. Kira. Kan genap. Kalau genap, kita 16 bagi 2. 16 bagi 2 tambah 1. Dia akan jadi yang ke-8 dan ke-9. Jadi kita bagi 2. So maksud dia, kita cari yang ke-8 dan ke-9. Kita kira lah. Ini 1. 1 tambah 3. Lepas 1, 2, 3, 4. 4 kat sini. Belum lagi. Okay. Sampai sini 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sini berada di 10. Dia maksud dia 3 lah. Jadi dua-dua nombor berada dekat 3. Jadi 3 tambah 3 bagi 2 adalah 3. Okay. Sekarang dah habis median. Kalau kita masuk yang ketiga adalah mean. Okay, apa itu mean? Okay, kita baca situasi dulu. Hari ini kita telah berjaya mengumpul wang juratun setiap kelas. Saya perlu menghitung purata wang juratun itu untuk membuat laporan kepada Cikgu Amri bagaimanakah nilai purata ini dapat saya tentukan. Okey, purata je datang dari gambar sini Okey, maksudnya tekatan 1, ini jumlah dia 2, 3, 4, 5. Bila dapat ni, jadi kita cari nilai purata itu dipanggil mean. Jadi mean bagi satu set data diperoleh jumlah nilai data dibahagi dengan bilangan data. Maksudnya, mean ini sama dengan jumlah nilai data. Okay, jumlah nilai data maksudnya yang purple, campur biru, campur orange, campur hijau, campur pink. Campur semua bahagi berapa? 5 kan? Dia macam tu. Okay, jumlah semua bahagi dengan 5. So, itu dipanggil mean. Kita tengok contoh. Hitung purata wang tersebut dipungut oleh Haikal. Macam ni tadi. Jadi tambah semua, lepas tu bagi 5. So, dapat RM2,075. Bagi 5 dapat RM415. Okay, ini adalah mean dia lah. Okay, kalau mean dia ada menunjukkan plot titik, so kita bacalah macam biasa. 0 darab 4, 0. Okay, 1 kali 3, 2 kali 2, 3 kali 5, 4 kali 7, 5 kali 2, 3 kali 6. Kita darab dulu. Lepas tu bagi bilangan ini. Bilangan ini adalah jumlah ini. 4, 3, 2, 5, 7, 2, 3. Baru jumlah dia 78 per 26 dapat 3. Jadi bilangan tim air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam setiap hari 3 tin. Atau 3 tin. Okay. Ini contoh dalam bentuk jadual. Okay. Kalau bentuk jadual, kita kena buat jadual jugalah. Okay. Ini dia punya penggunaan internet. Okay, bilangan murid. Jadi kamu kena darab dulu. 1 darab 2, 2 darab 6, 3 darab 11, 4 darab 7, 5 darab 9. Okay, dapat jumlah ni. Kita ambil yang bawah sekali ni. Jumlah dia. Okay, jumlah ni 120 dan 35. Jadi kita letak sini. 120 jam bagi 35.
dapat 3.43 jam. Maka min dia adalah 3.43 jam. Ini dipanggil purata. Okay? Okay, min bagi setiap data jadual kerapan boleh diperolehi dengan mengira jumlah hasil darab data dengan kerapan yang sepadan kemudian dibagi dengan jumlah kekerapan. Min hasil tambah iaitu data dari darab kekerapan macam tadi bagi dengan jumlah kekerapan. Yang tadilah. Okey. Sekarang kita masuk sekiranya ada kewujudan nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Bukan aiskrim ekstrim. Okey, nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam satu set iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai data-data yang lain dalam setnya. Kita lihat contoh. Masa dalam minit diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan ialah 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Antara data berikut yang manakah merupakan nilai ekstrim? Jelaskan. Mestilah 20 kan? Yang lain semua satu digit. Ini je tiba-tiba 2 digit. Jadi maksud dia 20 ialah nilai ekstrim kerana nilainya jauh lebih besar daripada data-data lain. Itu dipanggil nilai ekstrim. Nilai yang pelik lah. Obvious sangat. Okey, contoh macam ni. Okey, ini adalah duit saku. Okey, RM3, RM4, RM6, RM6, RM8. Kita mode median, min dan bagi data tersebut. Okey, nombor 2, diindaki menggantikan RM8 kepada RM30. Kemudian hitung nilai mode, median dan nilai yang baru. Okey. Ini ada 2 soalan di sini. Jadi, kita buat yang pertama dulu, cari mode. Mode adalah RM4 lah. Sebab 4 2 kali keluar. Median adalah keempat. Sebab di tengah-tengah 4. Bila susun tu memang 4 tengah. Okay, cari min, tambah dulu. Lepas tu bagi berapa bilangan dapat RM5. Okay. Yang kedua, dia kan sudah tukar. 8 tu pergi 32. Dah tukar. Ini nilai ekstrim tadi. Okay, jadi mode dia 4. Median pun 4. Yang ni biasanya tak berubah lah. Yang berubah adalah min sahaja. Okay, bila kamu tambah, bagi 5 dapat 49, bagi 5 dapat RM9.80. Jadi, hasil dari pengiraan menunjukkan bahawa suatu nilai ekstrim wujud setiap data, maka data tersebut mempunyai pengaruh nilai min. Meningkatkan. Sebagai contoh, nilai min didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80. Malahlah nilai median dan mode tidak berubah dengan adanya nilai ekstrim. Okay? Yang ini kena, kalau dia ada minta, kenapa alasan? Kamu kena tulis alasan Okay. Sekarang kita masuk yang kedua. Baru masuk 2. Okey, kesan perubahan set data terhadap mode, min dan median. Okey, data ditukar secara seragam. Okey. Macam mana data itu ditukar secara seragam? Okey. Kalau jalankan aktiviti diberikan mengenai pasti kesan mode, median dan min apabila setiap data ditukar secara seragam atau tidak seragam. Hal ini bermakna perubahan data secara seragam akan menyebabkan perubahan min, median dan mode juga seragam. Kalau dia tidak, data itu berubah dan tidak seragam, maka min, mode, median juga berubah jadi secara tidak seragam. Jadi dia ikutlah seragam, seragam, tidak seragam, tidak seragam. Apa maksudnya? Kita tengok sini. Okay, ini soalan dia. Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masingnya berharga RM1, RM2, RM3, RM3, RM6. Jadi hitung min, median, mode, set data tersebut. Hitung min, median, mode yang baru. Jika setiap set alat tulis itu ditambah RM2, satu lagi didarab 3. Okey, kita lihat penyelesaian yang pertama dulu. Okey, min. Macam biasa tambah bagi 5 dapat RM3. Okay, median. Bila dia susun, dapat yang tengah-tengah 3. Kalau mode yang paling banyak adalah RM3 juga. Okay, dah settle. Sebab A sangat senang Okay, yang penting lebih ni. Okay, bila tercari dapat RM5. Okay, ini asal. Asal ni juga ditambah RM2. Maksudnya ini 5, RM2. Ni sama juga 5, RM2. Jadi data baru bila tambah RM2. Jadi maksud dia lupa situ. Okey, yang ini maksud dia. Semua item ini ditambah RM2. Bila ditambah RM2 dia dapat nombor RM5 lah. Okey. Yang kedua adalah darab 3 kan. Jadi kena darab 3 lah. 3 darab 3, 2 darab 3, 3 darab 3, 9 darab 3 darab 3.
6 darab 3. Yang asal ni kamu kena darab. Bagi 5 dapat RM9. Okay, jadi semua dia mod dia 9. Jadi berdasarkan yang tersebut, apabila data diubah secara seragam, nilai ni median mod yang baru juga berubah secara seragam. Kamu nampak kan? Sini 3, dia pun sini pun 3. Kalau 5 sini, sini pun 5. Kalau sini 9, sini pun 9. Jadi seragam lah. Okay. Yang seterusnya, skor laju dalam kuis bahasa Jepun 366. Hitung mean, median dan mod. Tambahkan data pertama dengan 1, tambahkan data kedua dengan 2. Tambahkan yang ketiga dan 3. Seterusnya, hitung nilai mean, mod, median. Jadi dia ada data lama, data baru. Jadi kita buat A dulu. A sangat senang. So, 3 tambah 6 tambah 6 bagi 3 dapat 5. Median 6, mod 6. Jadi yang ini kita kena tambah. 3 tambah 1, 6 tambah 2, 6 tambah 3. Ikut macam tu kan data tu. Iaitu jadi 4, 8, 9. Tambah bagi 3 dapat 7. Jadi median dia bukan 7. Dia tengok yang tengah-tengah tu 8. Jadi mod dia tak ada. Jadi tiada mod. Jadi berdasarkan contoh tersebut, bila data diubah secara tidak seragam ni maksudnya lah, dia tambah 1, dia tambah 2, dia tambah 3. Jadi nilai mod median baru juga tidak seragam. Itu buktilah. Tadi seragam, ini tidak seragam. Okey, kita masuk yang ketiga. Mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Jadual kekerapan bagi data terkumpul. Okay. Kelas ini dapat dikategorikan data itu kepada beberapa jumlah yang sesuai seperti grade, lulusan, lulus atau gagal, tahap pencapaian dan sebagainya. Maklumat-maklumat ini akan membantu kita membuat rumusan. Situasi ini sangat penting apabila kita mengorganisasikan set data yang besar. Ini sangat, bila kita dah tahu basic tadi, kita akan lebih mendalam lagi lah. Okay, kita lihat. Macam ni. Okay, contoh 15. Set data menunjukkan markah ujian matematik 30 orang. Yang tingkatan 2, Zuhal, peperiksaan pertengahan tahun. Organisasi tersebut jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. Okay, ini kita punya data. Jadi kita kena masukkan data yang warna kuning ni ke dalam ini. Okay, ke dalam ini. Jadi kita mesti mula dengan ini. Okay, ini adalah skala. Okay, skala ni kita boleh guna mula dari 0 ke 19. Kenapa tak 20? Kita nak letak di tepi ni semua berpuluh-puluh. Sebab tu kita letak macam tu. Okay, jadi kita letak 0 hingga 19, 20 hingga 39, 40 hingga 59, 60 hingga 39, 80 hingga 89. Yang ini sebenarnya kita ikut data ni lah. Sebenarnya. Dia tak spesifik, dia tidak tetap macam ni. Dia adalah ikut data. Ikut data. Kalau nombor dia kecil-kecil lah kat sini. Okay. Jadi, bila kita dah buat macam ni, kita akan kira kalau 0 sampai 19 berapa kali nombor keluar. Maksudnya lingkungan antara 0 ke 19 kamu carilah kat sini. Okay. Contoh kat sini cikgu cari 0 sampai 19. Maksudnya. Okay, 12. 18. Ini 3 kan? Satu lagi. 19. Jadi 3 kali keluar. Jadi kamu tulis macam ni. Bentuk macam ni. 1, 2, 3 jadi 3. Ingat cara gundalan adalah 1, 2, 3, 4 yang kelima potong. Ini cara ni. Ini sangat penting. Jangan lupa. Jangan salah. Okay. So bila kita dah habiskan, kita ikut macam ni lah. Ni jawapan dia. Ini 5 tambah 1, 6. Okay. Ini jadi 10 tambah 1, 11. 5 tambah 1 jadi 6. Ini 4 kali. Bila dah selesai macam ni, jadi contoh di atas maka ini digrafisikan kepada 5 bahagian dan mempunyai silang kelas yang sama. Okay. So dah selesai. Ini saja. Dia memang buat jadual untuk bahagian ini. Memang buat jadual saja. Jadi jangan salah. Salah satu kira salah semua lah Kalau soalan inilah. Okay. Sylvia menemui ramah 20 orang kawannya tentang masa mereka bangun daripada tidur pada waktu pagi semasa cuti sekolah yang lepas. Dapatan daripada temu ramah itu seperti sebelah. Jadi kamu masukkan ini ke dalam ini. Okay. Jadi dia punya penyelesaian ni. Okay. Soalan dia. Nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 pagi hingga 6 hingga 29. Okay. Perlihatkan tentang jumlah kekerapan tinggi dan terendah masa murid bangun daripada tidur. Okay. Jadi kalau jawapan soalan A ni kena buat jadual macam ni lah. Okay. Dah siap ini dah markah. Kalau kamu tak buat, tak ada markah. Kosong. Kalau kamu buat, ada markah. Ingat dia ikut soalan. Okay. Jadi kamu tulis macam ni lah.
Itu seperti tadi, dia tak ada spesifik ni. Dia mesti ikut dia punya data. Kalau guna jam lah kat sini. Okay. Jadi 5 sampai 5:29. Jadi ini 2, 4, 5, 8, 1. Dah selesai ini baru kita jawab soalan yang kedua. Jadi 5 orang murid. Maksud dia kat sini lah 5 orang murid. Okay, dapat satu markah sini. Satu markah ni. Okay, B. Daripada jodoh kekerapan dapati, murid paling ramai bangun pukul 6.30. Iaitu 8 kali. 8 orang. Okay, 6.30 ke 6.59. Iaitu 8 orang. Hanya seorang saja murid yang bangun pada pukul 7 hingga 7.29 pagi. Okay. Dia kena analisis lah. Okay. Sekarang kita masuk yang keempat. Kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul. Okay. Hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang di bawah 30 orang murid SMK Tasik Damai tunjukkan jalan berdual. Okay. Ini dia punya data lah. Data ni kira rawak Okay. Belum susun lagi. Okay. Tengok soalan dia. Okay, yang pertama kita kena buat jadual macam tadi. Mesti ada wang saku, gundalan, kekerapan. Okey, isikan. Okey, lepas tu kamu isikan jadual dia. So, jawapan dia dah ada kat sini. 2, 7, 8, 5, 6, 2. Sekarang kita nak cari jawapan kedua. Taburan kelas yang kekerapan tertinggi iaitu mod. Okey, yang ini lah. 8 ni. Yang ke 21 hingga 30 ringgit. Wang 1 ke 21 ke 30 ringgit. Maksud dia 8 kekerapan tertinggi mod dia. Jadi kelas yang kekerapan tinggi adalah kelas dia 21 ke 30. Jangan tulis 8 ini. Itu beza. Beza macam tadi. Tadi dia tak ada jadual. Ini ada jadual. Kita kena ambil di bahagian wang saku. Jadi kamu kena tulis kelas. Okey? Bukan kelas yang ini, dia macam kelas yang telah yang telah kita buat lah. Kita jadualkan. Jadi 21 ke 30. Jadi setelah data diorientasikan, kita akan mengetahui kelas mod daripada nilai kekerapan yang paling tinggi. Dalam contoh di atas, kekerapan tinggi adalah 8 dan kelasnya adalah 21 hingga 30. Maka kelas 21 hingga 30 dikenali sebagai kelas mod. Okay. Okay, contoh 18 lagi. Okay, dia ada 30 orang. So, disusun macam ni. Dia ada dah bagi kelas tu. Okay, jadi kita cari mod dia apa? 9 kan? Paling tinggi. Jadi, dia adalah, kelas mod dia adalah kekerapan tertinggi 9, kelas mod dia 60 ke 64. Jangan salah Jangan kamu tulis pula kelas mod 9. Kekerapan tertinggi 9. Kelas mod dia 60 ke 64. Okey. Okey, kalau kita kira min, tadi kira mod. Ini min. Min bagi satu set data terkumpul. Okey. Untuk mendapatkan min satu set terkumpul, kita gunakan titik tengah. Setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Okey. Contohnya, mengikutkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam satu minggu, hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey. 70 hingga 74 4 orang. 75 hingga 79 10. 80 hingga 84 8. 85 hingga 89 2 orang. Jadi cara nak kira macam ni. Okey, kita kena cari titik tengah. Tak tahu kan cara kira titik tengah? Okay, cara dia macam ni lah, kita guna kelas ni kat depan ni. 70 tambah 74 bagi 2, 72. 75 bagi 79 bagi 2, 77. 80 bagi 84 bagi 2, 82. 85 bagi tambah 89 bagi 2, 87. Okey. Bila dah dapat ni, ini pun sama juga. Jadi titik tengah iaitu rasa min yang dirumuskan berikut. Jadi ini adalah dia punya rumus lah ataupun formula. Hasil tambah kekerapan darab titik tengah bagi dengan jumlah kekerapan. Okey. Jadual di bawah mengikutkan tinggi 30 batang anak pokok yang diserap oleh Amishwari dalam satu eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. Ini jawapan dia, ini soalan dia, tinggi pokok, ini kekerapan dia. Tengok penyelesaian. Dia suruh cari titik tengah kan. Jadi kamu kira saja. Dia tak ada jawapan dia, memang inilah jawapan dia titik tengah ni. Di sini jawapan dia, cikgu akan semak di sini. Okay, jadi kamu tulislah 5 tambah 9 bagi 2, 7. 10 tambah 14 bagi 2, 12. 15 tambah 19 bagi 2, 17. 20 tambah 24 bagi 2, 22. 25 tambah 9 bagi 2, 27. 30 tambah 34 bagi 2 adalah 32. Jadi jadual ni kena ikutlah sama. Mesti buat. Jangan kira macam ini saja. Salah Okay, bila dah siap. Okay, dah selesai tadi kan.
Okay. Baru kita lihat kat sini. Okay. Dah siap, dah tahu faham macam mana nak cari tiga tengah. Okay. Jadual ni tambah lagi di sini. Jadi kita nak cari. Apa tujuan kita? Kita nak cari min. Min yang terakhir. Yang ada jadual titik tengah ni. Okay. Jadi kita darab lah. 7 darab 4, 28. 5 darab 12, 60. 4 darab 17, 68. 8 darab 22, 176. 7 darab 22, 189. 2 darab 32, 64. Jadi kita tambahkan. Kekerapan ini 30 tambah dengan kekerapan darab tiga tengah ataupun dipanggil fx. Okay, 585. Jadi kita akan cari min dia. Jadi min dia adalah jumlah fx bagi jumlah f. Jadi 585 bagi 30 dapat jawapan min terakhir 19.5. Inilah jawapan yang paling terakhir untuk min dalam bahagian kekerapan ataupun sesuatu organisasi yang besar. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas sudi menonton video ini. Teruskan dengan latihan modul anda. Okay, bye-bye. See you.